Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan rancangan Tech Talk by Mardi bersama saya Fasilah Fadil pada hari ini Rabu 19 April 2021 bersamaan 8 Ramadan 1442 Hijrah yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Facebook Live Mardi. Sebelum kita teruskan rancangan ini, saya mohon anda untuk yang menyaksikan hari ini untuk like dan share live kita ni supaya ramai lagi yang dapat menyaksikan perkongsian ilmu dalam rancangan ini, insya-Allah. Okay. Untuk makluman anda semua, yang pertama kali menyaksikan rancangan Tech Talk by Mardi ini, dimaklumkan rancangan ini merupakan sebuah hal bicara khas yang membincangkan mengenai teknologi hasil penyelidikan Mardi yang bukan sahaja bermanfaat kepada bakal usahawan, tetapi ia juga mampu membuka cabang perniagaan lain untuk usahawan di luar sana. Ia selaras dengan matlamat utama Mardi untuk menyampaikan segala hasil penemuan penyelidikan kepada orang awam. Pelbagai usaha telah dirangka seperti melalui kursus pimpinan, latihan sangkut dan termasuklah rancangan pada hari ini iaitu rancangan Tech Talk by Mardi. Ia merupakan salah satu pendekatan yang dibawa oleh Mardi untuk memastikan teknologi yang dibangunkan, teknologi yang diinovasikan sampai kepada orang awam, terutamanya golongan sasak. Okey, jika anda pernah menyaksikan Tech Talk siri-siri yang lalu, seperti tahun lepas kami pernah memaparkan pelbagai topik menarik, antaranya demonstrasi pemprosesan dodol 12 minit, pemprosesan buah potong, muffin ubi keledek dan banyak lagi sebenarnya. Bagi yang belum pernah menyaksikan siri-siri yang lepas, jangan risau, anda masih lagi boleh menyaksikannya di channel Mardi Cube di platform YouTube ataupun juga di Facebook Pembangunan Usahawan Mardi ataupun di Facebook Rasmi Mardi. Okey, pada minggu lepas kita telah menyiapkan siri pertama bagi tahun ini rancangan Tech Talk yang membawakan program 3B iaitu bicara bedah buku. Apa sebenarnya bicara bedah buku ni? Adakah kita ambil buku bedah? Tidak ya, sebenarnya kita memperkatakan intipati mengenai sesuatu buku itu untuk perkongsian kepada anda semua. Okey, 3 buah buku yang telah disiarkan pada minggu lepas adalah top seller terbitan Mardi, iaitu buku inovasi pertanian bandar, buku spesies herba dan rempah latus Taman Botani Perdana, dan juga buku lebah kelulut Malaysia, biologi dan peternakan yang telah berjaya diulang cetak beberapa kali dan jumlahnya hampir 5,000 naskah. Alhamdulillah, sangat laris. Bagi anda yang belum memiliki buku ini, boleh memilikinya di kedai buku Mardi ataupun secara atas talian. Dan kita akan sebutkan di mana anda boleh memiliki buku ini. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan program yang sama, 3B, bicara bedah buku, dengan 3 lagi buah buku yang menarik, buku yang baru. Ia akan mengatakan mengenai buku-buku yang diterbitkan oleh penyelidik Mardi. Ini sempena dengan kempen membaca Mardi yang kita anjurkan sepanjang bulan April ini daripada 1 hingga 30 April. Okey, sebenarnya kempen Mardi ini diadakan untuk mengambil inisiatif dengan dekad membaca kebangsaan yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020, pada tahun yang lepas, dengan matlamat menjadikan Malaysia negara membaca menjelang tahun 2020, insya-Allah. Jadi objektif utama kempen yang diadakan di Mardi ini adalah sebahagian usaha bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan warga Mardi dan seterusnya merancangkan perkongsian ilmu. Pelbagai perisian program telah dilaksanakan sepanjang kempen ini sebenarnya. Antaranya ialah seperti yang saya sebutkan tadi, bicara buku, webinar, NGO Mardi dan juga pertandingan seperti fotografi kreatif dengan tema kempen #Mardi Membaca. Tapi ini semua untuk dalaman sajalah untuk maklumat anda.
Dan pada hari ini kita akan membincangkan buku baru terbitan Mardi, iaitu kita ada 3 buah buku. Saya sebutkan terus ketiga-tiganya. Keladi di Malaysia, buku Kompendium Sayuran Tanaman, sayuran tradisional, dan juga buku ketiga Kawalan Hakisan Tanah dan Kesejahteraan Alam Sekitar. Jadi mungkin anda di luar sana yang sudah ada beberapa soalan yang ingin ditanya kepada pengajar kita, bolehlah membuat demikian di bahagian ruangan komen. Nanti admin akan pilihlah soalan-soalan yang menarik untuk kita tanyakan kepada panel kita pada hari ini. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada bicara bedah buku yang pertama mengenai buku Keladi di Malaysia. Okey, kita jemput Encik Muhammad Zuhairi Aziz. Ini merupakan salah seorang penyumbang dan juga penyunting buku Keladi di Malaysia ni. Khabar Cik Zuhairi? Baik, Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya terlupa, kita ada juga quiz di akhir pembicaraan kita nanti. Kita ada quiz, di mana quiz ni akan ada seorang pemenang dan akan mendapat buku yang kita bicarakan ni. Jadi ambil peluang ni, tanyakan soalan, tapi dengan syarat anda kena like dan share dahulu. Dua syarat ni, kena like dan share, barulah kita boleh ambil jawapan sebagai pemenang. Alright, kita teruskan kepada buku Keladi di Malaysia ni. Cik, saya boleh panggil Cik Zul? Boleh saja Cik Zul. Cik Zul, saya tengok buku ni memang sangat menarik. Ya. Kita macam mana buku pun, kita still, orang cakap don't judge a book by its cover. Tapi saya personally lah, saya mesti nak tengok juga bahagian depan, cantik ke tidak. Biasalah kita suka Encik cantik kan. Ini memang sangat menarik. Daun keladi yang hijau. Warna hijau kan. Dan kita mesti akan belik juga kan Cik Zul, kat dalam dia ada gambar, ilustrasi gambar yang menarik, yang memang ada nampak jelas lah jenis-jenis pokok padi, jenis-jenis serangan, memang clear. Dia punya gambar memang jelas. Okey, kita akan kupas kejap lagi. Tapi yang pertama sekali Cik Zul, saya nak tanya, buku ni ada berapa bab? Mungkin Cik Zul boleh ceritakan sedikit mengenai buku ni. Okey, buku ni berapa bab? Okey. Sebenarnya buku Keladi di Malaysia ini diterbitkan pada tahun lepas, dan ia merupakan salah satu daripada hasil kajian Mardi sebenarnya, Puan Fazlinda ya. Sebelum saya pergi kepada isi kandungan saya ceritakan sikit mengenai latar belakang. Sebenarnya Mardi telah membuat penyelidikan keladi bermula pada akhir tahun rancangan Malaysia ke-10 pada tahun 2014 dan 2015, dan kemudian dipergiat pada rancangan Malaysia ke-11 pada 2016 hingga tahun 2020. Jadi sepanjang 5 tahun kajian tersebut, maka kami selaku wakil penulis dan juga penyelidik merasakan perlu untuk kami mengeluarkan hasil-hasil penemuan dan kajian, dan perlu didokumentasikan bukan sahaja untuk KPI kami lah kan. Ia seiring dengan visi dan matlamat Mardi sendiri, iaitu mengembangkan ilmu dan berkongsi hasil kajian kepada masyarakat luar. Jadi selain daripada itu, kami juga merasakan buku Keladi di Malaysia ini mendapat keperluan dan permintaan yang tinggi. Apabila kami pergi berjumpa dengan petani, mereka bertanya, Encik Zul, ada tak buku mengenai keladi? Ya, ada permintaan dan keperluan. Jadi kami merasakan perlu, dan melihat pasaran semasa, tak ada lagi buku yang menyentuh keseluruhan rantaian nilai tanaman keladi. Jadi itulah sebabnya tercetusnya hasil buku ini. Baik, saya terus kepada soalan pertama Puan Fazlinda tadi, isi kandungan buku ini. Okey, kalau saya boleh terangkan satu persatu lah ya. Buku Keladi di Malaysia ini mengandungi 9 bab. 9 bab yang menjurus kepada keseluruhan rantaian nilai tanaman keladi. Tidak hanya tertumpu kepada satu topik, tidak hanya tertumpu kepada sesuatu bidang. Kerana apa, kami ni melibatkan sekumpulan penyelidik yang ramai, pelbagai latar belakang. Sebagai contoh, untuk bab pertama adalah bab botani dan pencirian morfologi. Di mana kalau saya tanya Puan Fazlinda lah kan, kalau Puan Fazlinda pergi ke pasar raya, pasar borong, mungkin Puan hanya kenal keladi sebagai keladi.
kan? Tapi Untuk dimasak aja. ya, tapi tahukah anda semua dan Puan Fazlinda, sebenarnya terdapat lebih daripada 10 variety keladi yang ditanam dan dijual di pasaran Malaysia. Ada 10 Ya, 10 betul. Tapi antara 10 yang famous tu, yang terkenal tu, antara 5 yang kita selalu jumpa adalah keladi mawar, Cina, minyak, putih dan wangi. Itu adalah antara ciri contoh. Ada dalam buku ni. Semua ada dalam buku ini. Dan bagaimana setiap variety ini dibezakan adalah berdasarkan ubi dia, warna daun dia, saiz ubi dia dan sebagainya. Ini adalah yang diterangkan dalam bab 1. Manakala bab 2 adalah hubungan genetik. Kalau tadi kita bezakan melalui pencurian morfologi, bab 2 hubungan genetik melihat perbezaan dari segi DNA. Bagaimana dari segi DNA keladi itu dibezakan. Okey. Tahap tu Tahap begitu. Dan bab 3 dan 4 adalah khasiat nutrisi dan juga agronomi. Mungkinlah ada di kalangan kita yang mungkin baru nak tanam keladi kan, Puan Fazlinda, tak tahu macam mana keadaan tanah yang sesuai, tak tahu pembajaan yang sesuai. Jadi yang di bahagian agronomi ni kami ada terangkan pembajaan tanah dan mana yang sesuai kan. Seterusnya, pengurusan perosak dan penyakit dan pengendalian lepas tuai dibincangkan pada bab 5 dan bab 6. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan anda semua yang dah menanam keladi dan terdapat serangan ataupun infestasi daripada perosak. Bagaimana cara untuk menangani dan mengawal serangan tersebut adalah dalam buku ni kami ada terangkan. Dan sekiranya cara-cara, maksudnya selepas kita dah start tuai ubi keladi, apakah langkah-langkah dan cara-cara yang perlu kita amalkan bagi memastikan hasilan ubi itu berkualiti, kita ada terangkan di bab 6, pengendalian lepas tuai. Manakala bab 7 dan bab 8 adalah pembangunan kultur tisu dan bab 8 adalah ekonomi dan pasaran dan bab 9 adalah pembangunan produk. Kalau yang saya salah satu sampel saya bawa ni adalah menjurus kepada betul. Betul dia. Minggu depan ni kalau mungkin ada juga yang luar di sana tahu dan mungkin ada yang tak tahu, ini bukan culture tissue Ya, ini adalah culture tissue daripada keladi. Yang ni variety Cina, yang itu adalah musang ya. Kemumu. Jadi ini adalah salah satu hasil daripada kajian daripada saintis Mardi, di mana apabila kita membuat kajian menggunakan culture tissue, kita dapat menghasilkan anak benih yang lebih banyak. Lebih banyak, berkualiti dan bebas daripada penyakit. Jadi kita dapat hasilkan anak benih yang banyak sesuai untuk penanaman berskala besar bagi menampung keperluan. Okey. Dah ada di pasaran dijual atau? Okey, belum ada di pasaran, tetapi kalau anda berminat boleh berhubung dengan saya ataupun diwakil-wakil penulis di dalam buku ni lah. Saya perhatikan Cik Zul, ramai penulis yang menyumbang dalam penerbitan buku ni. Ada berapa agak-agaknya tu? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, buku ini melibatkan penglibatan ramai penyelidik di Mardi yang memang terlibat secara langsung dalam kajian keladi. Jadi secara keseluruhan lebih daripada 20 orang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan juga kepakaran. Kita ada pakar botani, kita ada pakar ekonomi, kita ada pakar kimia macam saya, dan kita juga ada pakar dari sudut yang virologi dan sebagainya. Jadi ia tidak hanya melibatkan sesuatu bidang, ia memang merangkumi keseluruhan rantaian nilai tanaman keladi. Okey. Saya duk belik-belik tadi nampak juga lah variety yang Cik Zul cakap tadi ada macam-macam. Ada satu tu variety udang. Adakah rasa udang ke macam mana? Okey. Sebenarnya nama variety udang ni bukanlah disebabkan rasanya udang ke ataupun bentuk macam udang ke, tak. Sebenarnya ini adalah nama lokal, nama tempatan yang diberikan oleh petani. Itu memang macam minyak ke Cina kan, itu semua adalah nama-nama yang diberikan oleh petani dan penduduk setempat lah. Okey. Kiranya memang dah ada petani yang menanam secara komersial lah. Memang ada. Sebenarnya keperluan untuk keladi sangat tinggi sehingga kita pun perlu mengimport daripada negara jiran kita sendiri sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita boleh nampak ya. Demand tu ada, permintaan tu ada. Jadi bolehlah para usahawan tani kat luar sana berminat nak tanam keladi ni,
bolehlah dapatkan buku ni dulu. Betul. Kita tambah ilmu dulu sebab apa tu ilmu kena ada kan. Betul. Okey. Baiklah, saya nak tanya berapa lama mungkin Cik Zul tahu kot berapa lama ubi keladi ni boleh dituai. Okey, tahap kematangan ubi keladi ni Puan Fazlinda, dia bergantung kepada jenis variety ubi tersebut. Tetapi kebiasaannya bulan ke-7 dan bulan ke-8 kita dah boleh start tuai. Dah boleh start tuai keladi, bergantung kepada seperti yang saya maklumkan, bergantung kepada jenis-jenis keladi. Tetapi bulan ke-7 dan bulan ke-8 tu dah boleh kita tuai lah. Okey, 7 ke 8 bulan lah. Ya, betul. Okey, nampak ni kita ada soalan daripada penonton, daripada Fatihah Fazli. Dia tanya, Mardi ada jual anak benih keladi ni tak? Setakat sekarang ni, Cik Zul. Okey, setakat sekarang ni Mardi tak ada jual anak benih keladi. Tetapi kalau anda nak menyaksikan bagaimana kami menghasilkan anak benih keladi ni, boleh datang sendiri ke plot kami di Madi Serdang dan kami dengan berbesar hati akan menunjukkan cara bagaimana kami membuat anak benih keladi. Apa-apa pun boleh datang. Boleh datang jumpa saya, tak ada masalah. Kalau yang di sekitar Selangor lah. Kalau yang jauh tu memang tak boleh nak rentas negeri lah kan. Kita tunggulah sampai boleh nanti. Alright. Okey, kemudian daripada Nick Daniel Zakri. Nama sedap Nama sedap. Kenapa keladi kalau makan rasa gatal? Ni pun saya sebenarnya nak tanya. Okey. Banyak-banyak pendidikan sayuran, buah-buahan, herba. Apa Cik Zul berminat dengan keladi ni? Kenapa keladi? Okey. Saya nak jawab yang mana satu ni? Jawab yang okey, yang soalan tu. Okey. Ini adalah soalan yang sering kami dapatlah apabila kami membuat pasal keladi ni. Sebenarnya kegatalan keladi ni berasal daripada satu sebatan kimia yang kita panggil sebagai calcium oxalate. Okey, kehadiran calcium oxalate ni yang dalam keladi ni yang menyebabkan rasa rengsa. Rasa kegatalan apabila kita bersentuh dengan permukaan kulit. Tetapi ada cara untuk kita mengurangkan rasa kegatalan apabila kita berhadapan dengan keladi. Nak tahu caranya? Dalam buku ni ada ya. Dalam ni ada. Tak surprise lah kalau saya cerita. Memang kena dapatkan. Saya sebelum waktu memang sempat lah di bahagian nutrisi memang di bawah pendidikan Cik Zul sendiri memang diberikan petua bagaimana nak mengurangkan kegatalan keladi. Alright. Okey, tu yang soalan kedua dia Cik Zul. Kenapa keladi? Okey. Sebab pertama macam saya cakap lah memang ada permintaan. Sebab kita pun mengimport keladi kita daripada negara Thailand, Bangladesh dan China. Jadi betul sebab memang ada keperluan dan berdasarkan kajian daripada pakar ekonomi di pusat penyelidikan ekonomi dan sains dan agribisnes, memang terdapat permintaan yang tinggi terhadap ubian ini. Jadi memang saya rasa sangat bertepatanlah Mardi selaku sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk mengembangkan teknologi dan berkongsi hasil pendidikan kepada umum. Jadi sebab itulah kami sebab itulah kami fokus kepada keladi selain daripada ubian-ubian lain. Kiranya ini merupakan saya mendapat maklumat merupakan sebuah buku yang julung-julung betul. Malaysia inilah pertama kali berkenaan keladi dan menyeluruh. Tidak tertumpu kepada penanaman. Kami memang daripada A sampai Z complete set. Kena dapat kan. Kena dapat. Yang menariknya di belakang ni adalah glossary. Saya rasa belakang ni sebab bila penyelidikan buku daripada penyelidikan, kita tak boleh lari daripada menggunakan istilah-istilah saintifik yang mungkin kurang arif bagi orang layman, orang biasa. Tapi jangan risau, ada glossary, ada makna-makna yang mungkin anda tak faham boleh merujuk di belakang ini. Dan Cik Zul, saya tertarik dengan bab akhir iaitu mengenai produk. Produk ni saya menarik betul. Ada boleh dibuat tepung ubi keladi dan juga filem boleh dimakan. Cik Zul terangkan. Okey macam ni. Kita biasa dengan tepung gandum, tepung ubi, tetapi pusat penyelidikan sains dan teknologi makanan di Mardi telah berjaya menghasilkan 2 inovasi produk daripada keladi, iaitu tepung ubi keladi dan juga filem boleh dimakan. Okey, tepung ubi keladi ni apabila mereka membuat kajian didapati fungsi tepung tu setanding dengan ubi gandum dan juga tepung roti. Jadi maksudnya boleh hasilkan bahan-bahan bakery.
Yang filem boleh dimakan tu, kalau Puan Fazlina ingat, kalau kita masih kecil kita ada makan gula-gula yang kacang tu, Ya, ada selaput dia selaput kan. lapisan tu, itu pun Mari dah berjaya hasilkan filem boleh dimakan. Itu salah satu inovasi daripada ni lah, pembangunan produk ini. Okey, menarik. Jadi memang kalau usahawan tani di luar sana nak mengusahakan tanaman keladi, boleh mempelbagaikan produk hasilan keladi ni. Macam-macam boleh buat. Baik, kita ada lagi soalan. Banyak soalan sebenarnya. Okey, boleh. Okay, daripada Norlina Ismail, dalam buku keladi tu ada diterangkan setiap pokok keladi yang mana boleh makan dan yang tak boleh makan. Okey, soalan yang bernas tu ya Puan Noliza ya. Okey, memang dalam Norlina. Okey, dalam buku ini memang kami terangkan semua keladi yang boleh dimakan lah. So yang tak payah memang khas untuk dimakan. Ya, memang khas untuk dimakan. Tak payah risau. Cumanya bab kegatalan tu macam mana nak hilangkan memang ada dalam buku ni. Kena dapatkan lah. Alright. Okey, ada soalan lagi. Apakah jenis tanah yang sesuai untuk menanam keladi? Okey, soalan ni sebenarnya sering juga kami dapati apabila kami berjumpa dengan petani. Tanah yang sesuai untuk menanam keladi ni adalah tanah yang gembur berpasir, supaya ia dapat menggalakkan pertumbuhan ubi lah. Tetapi tanah gambut ataupun lom peroi yang mempunyai bahan organik yang tinggi pun adalah bagus untuk menggalakkan pertumbuhan ubian ini. Bukan di payah sebab selalunya Okey, kalau boleh tetapi elakkan kawasan yang bertakung sebab banyak air. Nanti ubi akan reput dan busuk. Sebab ubi ni, salah satu keistimewan ubi keladi ni, ia adalah ubian yang tahan lasak. Tapi kalau kita tanam di kawasan yang bertakung air yang sangat banyak, ubi boleh reput dan rosak. Tak berkualiti. So yang jadi yang terbaik ni adalah tanah-tanah yang Cik Zul sebut. Betul. Tanah lom. Okay. Alright. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, saya yang nak menanya soalan ni. Boleh. Fatihah Fazli, ada resipi masakan? Saya nak tanya sebenarnya, ada resipi masakan keladi tak? Sebab Cik Zul daripada kecil tu kan, kita tahu keladi ni kalau masak asam rebus keladi tu batang asam, betul. Itu je lah saya tahu daripada keladi ni. Tapi ada ke resipi dalam ni? Tak ada. Tapi mungkin kita akan masuk dalam next edition. Mana tahu kan? Mana tahu kalau ada dapat permintaan tinggi. Buat sebagai bonus lah, ada resipi. Kalau pasal resipi tu saya rasa kita boleh buat pengat keladi. Kita boleh buat asam rebus dan macam tu lah. Kiranya keladi macam lebih kurang macam keledek lah. Macam ubian biasa. Betul. Okey, satu lagi. Rin. Rin. Macam mana nak dapat buku keladi tu? Okey, saya bagi Cik Zul lah untuk promote buku ni. Okey. Bagi anda semua yang ingin mendapatkan buku keladi ini, yang saya rasa amat berbaloi untuk dimiliki untuk semua orang. Bagi anda yang berminat, yang mungkin berhajat untuk menanam keladi ataupun ada sebidang tanah yang terbiar, nak mengusahakan sesuatu tanaman, mungkin tanaman keladi ini adalah salah satu pilihan yang bijak. Jadi kalau nak dapatkan, boleh dapatkan di kedai buku di Mardi. Bagi anda yang tinggal di area di kawasan Selangor dan Serdam, boleh dapatkan di kedai buku Mardi dan boleh beli di atas talian. Nanti Puan Fazlinda akan promote lah kan di mana kan. Kita ada masa lagi kan? Kita tak habis lagi. Saya nak tanya lagi ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab Cik Zul memang ada bahagian nutrisi. Nutrisi keladi. Jadi sebenarnya apa khasiat keladi ni untuk kita? Okey, khasiat ubi keladi ni salah satunya adalah sumber karbohidrat yang tinggi. Apabila kami membuat kajian secara terperinci, di dalam 100 gram ubi keladi ni terdapat lebih kurang 80 hingga 85% sumber karbohidrat. Apabila kita bercakap pasal sumber karbohidrat, dia boleh menggantikan nasi. Betul. Dia boleh menjadi sumber makanan alternatif pada masa hadapan dan dapat membekalkan tenaga yang banyak. Okey, selain daripada itu, ubi keladi juga kaya dengan protein dan serat. Bagus untuk pencernaan. Selain daripada itu, mineral-mineralnya seperti kalium, magnesium, kalsium pun adalah tinggi di ubian ini. Jadi ia bagus untuk pembentukan tulang dan sebagainya. Jadi amat sesuailah keladi ini untuk dijadikan sebagai sumber makanan alternatif pada masa hadapan. Sedikit saya tambah lah Puan Fazlinda. Di beberapa negara di Kepulauan Pasifik seperti di Fiji, Tonga, Samoa, keladi ni adalah makanan ruji mereka tau. Bukan nasi. Sebab sumber karbohidrat yang tinggi. Mungkin kat sana lagi senang tanam, itulah dia sumber utama. Betul. Okey.
Okey, ada soalan last yang kita baca daripada Nur Hayati Yati. Apa jenis keladi yang sesuai untuk buat tepung ni? Yang pasal tadi tu, Okey, tadi yang kita cakap, kita bincang pasal produk tu kan. Dia Okey. semua variety ke boleh buat tepung? Okey, berdasarkan kajian yang dibuat oleh Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan, dua jenis keladi yang sesuai adalah mawar dan musang. Bukan musang sebab dia musang tak, memang nama dia musang. Memang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai tepung. Mawar. Dua ni yang paling sesuai. Betul, lah. mawar dan musang. Alright. Nampaknya itu je masa yang kita ada dan soalan daripada penonton yang kita pilih. Tapi kita ada seperti yang saya cakap tadi adalah soalan kuis. Ini tolonglah jawab untuk kalau nak dapatkan hadiah buku ni secara percuma. Okey, saya nak cakap dulu. Buku ni berharga RM35 ya. Tapi sekarang ni kita ada promosi sempena kempen membaca Mardi. Kita ada diskaun 30%. 30% tu banyak. Lepas diskaun dapat RM20.5 aja. Kena dapat kan? Kena dapat murah. Murah je. Boleh dapatkan di kedai buku Mardi ataupun secara atas talian di e-shop Mardi. Boleh tengok di website kita ataupun di Facebook Rasmi Mardi lah. Jadi daripada harga 35 diskaun RM24.5, tapi kita nak bagi secara percuma ni untuk seorang pemenang lah. Kita minta panel kita bagikan satu soalan kuis. Okey, soalan saya sangatlah mudah. Jawapan pun dah diberikan pada awal-awal tadi. Harap anda semua bersedia. Okey. Dia siapa cepat dia. Okey. Tapi dengan syarat anda kena like dan share dahulu. Kena like dan share dulu baru boleh menang. Okey. Saya punya soalan, nyatakan satu jenis varieti keladi yang terdapat di Malaysia. Saya ulang, nyatakan satu jenis varieti keladi yang terdapat di Malaysia. Cepat-cepat jawab. Sebut sangat tadi daripada awal sampai akhir. Okey, pemenang nanti kita akan pilih yang paling cepat, yang dah share dan juga like. Tapi kita akan umumkan di akhir rancangan itu nanti. Jadi sabar, tunggu. Sebab ada soalan kuis yang lain. Mana tahu tak dapat buku ni, buku lain pula kan. Okey, baiklah. Itu saja untuk segmen buku keladi di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Sama, Puan Fazlinda. Kita ke buku yang kedua. Saya fahamkan buku kedua ni pun Cik Zul ada terlibat juga kan? Ada terlibat juga. Tapi kita bagi panel lain lah. Boleh. Okey. Alright, kita buku yang kedua adalah Kompendium Sayuran Tradisional. Okey, kita ada buku ini disunting oleh dua orang panel iaitu Puan Umi Kalsum, Muhammad Bahari dan juga Encik Zuhairi sebentar tadi. Okey, buku ni pun saya sangatlah teruja kalau tengok, dia sangat menarik. Boleh tengok gambar depan ni saja kita boleh nampak ya sayur-sayur kampung. Kita panggil sayur-sayur kampung lah. Yang biasa kita makan, terung pipit, rembungai, bunga kantan, ni cendawan busuk, jering. Ini adalah sayur-sayuran yang biasa kita dapat, yang selalu kita makan daripada dulu sampai sekarang. Jadi buku ni mengandungi pelbagai sayur-sayuran tradisional serba lengkap. Boleh tengok sangat cantik, gambar yang sebenar bukan gambar yang dipilih-pilih di internet, bukan. Gambar ni pun sangat menarik. Pelbagai sayur-sayuran dalam dia. Saya nak cakap mengenai dia, kita kena ada panel dia sekarang ni. Okey, kita jemput tanpa melengahkan masa. Kita panggil Puan Umi Kasum binti Muhammad Zahari daripada Pusat Penyelidikan Tanaman Industri untuk sama-sama kita bincangkan mengenai kompendium sayuran tradisional. Ya, okay. Betul. Terima kasih Puan Fazlinda kerana menjemput saya di set ini pada hari ini. Okey. Buku ni diterbitkan tak silap saya pada tahun 2019 ya. Ya, betul. Dah 2 tahun lah berada di pasaran sekarang ni. Kalau tadi saya dah cakap dengan penonton, sangat cantik ya dia punya buku ni. Ilustrasi gambar yang sangat jelas, sangat menarik. Dan tanpa melengah masa, kita tanyalah Puan Umi, berapa kandungan sayuran yang terdapat dalam buku ni? Okey. Sebelum tu saya nak bagi sedikit pengenalan lah tentang buku sayuran kompendium sayuran tradisional ni.
Di Mardi sebenarnya kita memang ada banyak melakukan penyelidikan sayur-sayuran, tetapi tidak hanya terhad kepada sayuran premium, kita juga melakukan kajian sayuran tradisional. So jadi inisiatif kami lah untuk memartabatkan sayuran tradisional ni, kita nak share maklumat tentang sayuran tradisional ni. Jadi kami cuba hasilkanlah buku naskah kompendium sayuran tradisional ni. Saya jawab soalan Puan Fazlinda tadi. Dalam buku ni kita ada memuatkan sebanyak 50 jenis sayuran tradisional. Yang mana 50 jenis. Sebenarnya ada banyak lagi kat luar sana, tapi kita pilih 50 dulu yang terpilih untuk edisi yang ni lah. Mungkin akan pada masa akan datang kita akan buat edisi yang seterusnya untuk sayuran tradisional yang banyak lagi kat luar sana yang kita belum explore kan. Okey, saya sekali imbas saya tengok tadi ada beberapa sayuran yang agak menarik. Salah satunya yang buah letup ya, Puan Umi? Buah letup-letup. Kita tahu masa saya kecil-kecil dulu lah main letup-letupkan buah tu, tak tahu pula yang buah tu sebenarnya boleh dimakan. Buah tu ataupun dia punya daun tu, Puan Umi. Kita makan buah dia. Okey. Puan Fadila tak pernah makan dia kecil-kecil dulu. Saya pernah lah makan, tak pernah. Okey. Jadi secara mentah ataupun kita makan mentah, raw, dia ada rasa masa-masa manis kalau yang masak tu. Which is actually dia memang baik, dia ada kandungan nutrisi yang baik. Boleh dikatakanlah untuk perubatan tradisional. Dan saya pernah berpengalaman ke luar negara. Saya jumpa buah letup-letup ni dijual di pasaraya besar, pasaraya grocery, di mana dia keringkan. So sehingga di pasaraya kita terbiar je dekat bawah kan, tak ada siapa dari situlah saya terfikir sayuran ni sebenarnya ini adalah merupakan satu sayuran yang dimakan, yang dimakan dan bernutrisi. Alright. Okey, kita sambil-sambil bincang ni kita nak jawab soalan daripada orang ramai melalui Facebook. Boleh. Puan Umi, ada satu soalan daripada Fatihah Fazli, sayur tradisional tu sama tak dengan sayur-sayur kampung? Sebenarnya sama. Sayuran tradisional tu adalah sayuran kampung lah, yang mana sebenarnya kita dapat boleh jumpai dia di pinggir-pinggir hutan, di sekitar kampung, dan sekarang ni dah mula ada orang tanam di kawasan rumah. Itu yang menarik kan. Dia Mungkin macam contohnya saya boleh bagi tahulah kalau sayuran tradisional atau sayuran kampung ni sebenarnya macam sayur maman, terung telunjuk, terung pipit. Tu saya buka ni terung pipit ni, teringat pula menyimbas zaman kanak-kanak. Sebab dia ada satu info menarik. Di dalam buku ni yang menarik ni, dia ada info-info tambahan. Info menarik, tips, tahukah anda. Jadi sangat menarik. Di ruangan terung pipit ni dia tulis buah terung pipit juga digunakan oleh kanak-kanak sebagai peluru untuk bermain senapang. Puan Mi pernah ke main? Saya pernah merasa. Ya ke? Memang ada pesenapang daripada kayu. Ya, betul. Lepas tu, kita buat kecil-kecil dulu kan. Kita kutip buah terung pipit ni, kita jadi peluru dia. Sakit juga tahu kalau kena. Jadi itulah kita nak cuba perkenalkan, martabatkan balik sayur-sayuran ni. Di samping sebenarnya dulu masa kecil-kecil memang kita jadikan dia permainan kan. Tapi sebenarnya itulah yang dimakan oleh masyarakat dia. That's why dia orang strong. Okey, satu lagi soalan daripada Syafiq Aziz. Apa peluang sayur-sayur tradisional untuk dikomersialkan? Apa peluang? Ada peluang ke? Ya, sebenarnya memang peluang hasil daripada kajian yang kita lakukan memang terdapat peluang untuk sayur-sayuran tradisional yang terpilih ni untuk dikomersialkan. Saya ambil contoh sebagai baru sebentar tadi rakan saya Cik Zul, dia bercerita tentang keladi. Jadi itu salah satulah. Yang lain kalau kita lihat terung rapuh, terung telunjuk memang tak cukup di pasaran. Kalau kita cari dan kalau kita dapati dekat pasar tu dia jual pakai piring kan, Puan Fazlinda kan? Betul. Satu piring RM2. Tapi satu piring tu adalah Sikit dalam je. 5-6 biji terung telunjuk macam tu. So kalau ada ramai yang menanam, memang saya rasa pasaran tu tak ada masalah lah. Kan. Jadi
usahawan sana boleh ambil peluang ni untuk kita komersialkan sayur-sayuran dia. Rasanya memang mendapat permintaan yang tinggi lah. Okey, saya nampak ni Puan Umi bawa sampel. Ni saya tahu bunga kantan. Jangan tak tahu ni buat laksa. Asam pedas semua menggunakan bunga kantan. Dan juga ni sebenarnya apa? Cendawan apa? Saya tahu cendawan tapi tak tahu cendawan apa. Okey. Saya bunga kantan ni semua orang tahulah dia untuk buat laksa, tapi sebenarnya dia ada nutrisi dia yang sangat baik. Dan saya bawa satu sampel kat sini iaitu cendawan kuko ataupun cendawan sisir kita panggil di Semenanjung lah. Tapi kalau dekat Sarawak orang panggil cendawan kerang ataupun cendawan sikat. Cendawan ni sebenarnya dia ada macam-macam jenis, tetapi yang cendawan sisir ni adalah cendawan yang paling bernutrisi berbandingan cendawan-cendawan lain. So saya sangat gemar lah makan. Kalau saya rasa menu biasa adalah masak lemak cili api kan. So jangan terliur lah bulan-bulan puasa ni ya. So dalam buku ni kita ada menerangkan tentang cendawan sisir dan beberapa lagi cendawan lain. Yang mana tentang nutrisi dia, cara tanam dia, hasil daripada kajian kita lah. Kalau ikutkan memang harga dia agak tinggi di pasaran, agak mahal. Kalau tak silap saya dalam 20 gram RM5 kalau tak silap saya lah kan, 20 gram RM5. Jadi dengan teknologi dan hasil kajian yang dilakukan, kita boleh tanam sendiri menggunakan bongkah, teknologi yang kita ada ni, which is dia adalah organik, kita tak ada spray apa-apa kan. Dan kita dapat dia punya nutrisi. Terus boleh dikomersialkan ya. Yang macam ni kita lagi 3 hari kita boleh tuai. So saya boleh tuai nanti. Ataupun Fadila tuai. Okey, saya tengok setiap sayuran dalam buku ini dia mengambil ruang 2 muka surat sahaja. Tapi saya tengok lengkap ya Puan Umi. Ada khasiat, ada kaedah penanaman, ada setengah tu ada perosak dan penyakit. Memang sangat lengkap lah. Jadi saya nak tanya, adakah buku ini ditulis oleh berapa orang penulis, ataupun seorang ataupun berapa ramai yang menyumbang untuk penerbitan buku ni? Baik. Bagi menghasilkan buku ni kita sebenarnya mempunyai 24 orang penulis, satu tim lah untuk menulis buku ini, dan mereka ini terdiri daripada pegawai-pegawai MARDI daripada pelbagai bidang, antaranya bidang botani, bidang genetik tumbuhan, entomologi, patologi, ada virologi, ada microbiologi, kultur tisu pun ada, ekonomi dan juga post harvest. Dan kimia analisis pun ada juga. So mereka-mereka ini telah menulis artikel-artikel ini dan menghasilkan naskah ini bersama-sama dengan gambar yang diambil cukup menarik. Diambil sendiri cukup menarik untuk dimuatkan dalam buku ini sebagai bacaan orang ramai. Okey, ada ya senarai penulis di hadapan rupanya. Ya, betul. Ramai yang menyumbangkan idea dan juga penyelidikan mereka dalam senaskah buku ini. Dan saya ada soalan. Ada soalan, sebenarnya soalan ni saya pun nak tanya sebenarnya. Fatihah Fazli, ada resepi tak? Okey, sebenarnya memang yang ni yang paling best lah. Puan Umi, kita perempuan kan, mesti ya. tahu resepi. Walaupun orang cakap resepi hanya di hujung jari, tapi alang-alang dah dapat buku, dia bagi bonus sekali. Resepi sayuran tradisi, walaupun tak banyak, ada 5 resepi tak silap saya Puan Umi. Ya, kita ada bagi bonus selain daripada 50 jenis sayuran tradisional yang kita bagi maklumat, kita juga ada memberi beberapa sayuran terpilih untuk dijadikan resepi. Yang mana resepi-resepi ini dan juga gambar ni adalah gambar yang sebenar yang dimasak oleh pegawai MARDI sendiri. Hebat pegawai MARDI ni. Sambil membaca, lepas tu boleh cuba resepi dah masak. Saya menarik ni dalca kacang merunggai ni. Sedap puasa ni. Kalau siapa yang ada merunggai Kacang kat rumah, merunggai. boleh dah buat dalca untuk juadah berbuka puasa sebentar lagi. Okey, satu lagi, Nurlina Ismail nak tanya bunga talang. Bunga talang kan bunga telang? Talang kacangnya boleh makan tak? Talang atau telang sebenarnya? Bunga telang adalah yang kita buat kerabu kan? Buat kerabu tu. Bunga talang ni saya tak pasti dah. Mungkin
Boleh tanyakan soalan lanjut, tolong jelaskan sebab kita orang tak berapa jelas mengenai bunga talang ni. Tak pernah dengar lah pula Puan Umi. Tapi saya rasa mungkin ini nama lain lah kot kan. Tetapi saya rasa bunga talang tu boleh dimakan lah. Dia sejenis kacang talang kan. Dia sejenis kacang. Oh, sejenis kacang. Okey. Harap dapat menjawab soalan tu lah ya Puan Nurlina. Kalau ada tak jelas boleh tanyakan lagi kepada kita. Puan Umi bersedia nak jawab soalan. Satu lagi Puan Umi yang saya tengok dalam buku ni yang sangat menarik. Saya dah tak jumpa dah tadi. Nampak dia dah tak nampak dah. Mengenai teratai. Okey. Kita tahu kalau kat Malaysia ni yang selalu makan biji teratai Ya, Puan biji Umi teratai. adalah kaum Cina. Orang Melayu ni jarang lah saya nampak tahu pasal biji teratai ni. Tapi yang menariknya saya tengok di negara jiran kita Thailand, saya tengok drama-drama Thailand, mereka menggunakan bunga tu sebagai macam ulam, boleh makan begitu saja. Oh, sedapnya. Kenapa kita tak pernah cuba kan? Tu yang nak tanya Puan Umi tu. Bunga tu sebenarnya pun memang boleh makan Ya, sebenarnya dia ada biji dekat dalam pot dia tu yang mana dia memang kita makan lah, kita makan biji dia tu, dia macam kacang. Mungkin Puan Fazlinda kecil-kecil dulu tak jumpa teratai untuk makan kot kan? Ada tapi tak pernah tak pernah cuba. Tak pernah cuba lah kan. Tapi sebenarnya memang dimakanlah, dan teratai ni sebenarnya bukan sekadar dia punya bunga biji dia tu, tetapi the whole plant tu, tumbuhan tu sebenarnya mempunyai nutrisi yang tinggi dan boleh dimakan sehingga ke akar dia. Untuk perubatan tradisional lah biasanya. Ini memang satu lagi sumber sumber makanan lah boleh kita katakan yang boleh dikomersialkan. Mungkin pengusaha-pengusaha restoran makanan Thai kan mungkin mempelbagaikan menu dalam masakan. Dapat resepi daripada negara Thai. Saya tengok bunga teratai tu sedapnya dimakan kan. Alright, okay, saya nak tanya lagi seterusnya, apakah kita nak menghasilkan buku ni, kita tahu bukan senang ya. Jadi macam mana pengalaman Puan Umi dalam nak mengumpul bukan sikit 50 sayuran tu, sayuran tradisional ni. Macam mana? Adakah sukar ataupun macam mana nak menghasilkan senaskah buku? Okey. Pada mulanya ya, apabila idea tercetus daripada kami tim penulis ni untuk menulis naskah buku kompendium sayuran tradisional ni, kami berbincang dan juga membuat draft lah. Seperti biasa membuat draft, dan ia mengambil masa kira-kira hampir setahun jugalah untuk siap diterbitkan. Setelah beberapa kali kita edit dan ambil gambar. Yang penting ambil gambar. Kadang-kadang ada juga macam teratai contoh tadi kan Puan Fazlinda cakap kan, bukan sentiasa teratai tu dia ada berbunga kan. Dia ada macam musim juga macam tu. So jadi hampir setahun jugalah proses untuk kita nak buat buku ni. Tapi memang hasil setahun ni inilah dia. Memang saya agak kagum jugalah sebab banyak maklumat mengenai 50 sayur-sayuran. Dia sebenarnya terbahagi kepada 3 ya Puan Umi buku ni? Ada 3 bab. Okay. Dalam buku ni kandungan daripada 50 sayuran tradisional yang kita muatkan dalam buku ni, kita pisahkan kepada 3 bab, yang mana bab pertama adalah bab sayuran yang berbuah, yang kedua adalah bab sayuran yang berdaun, dan yang ketiga adalah bab sayuran lain-lain lah. Lain-lain tu maksudnya seperti kulat, berbunga, ubian dan juga rhizome. Begitu. Kita bagi kepada 3 lah. Macam Puan Umi sendiri, apa yang sayuran yang Puan Umi macam gemar lah antara 50 ni? Sebenarnya kalau nak ikutkan, banyak yang saya gemar. Sebab saya ni memang suka makan sayur. Okey. Terutama ulam-ulam lah. Tapi itulah yang kalau saya boleh share kat sini, macam saya kata, inilah yang saya gemar ni. Antara yang saya gemar lah. Cendawan kukuh kan. Dan saya pun adalah pernah untuk menanam di rumah kan. Dan sangat mudah, dalam masa 10 hari kita perlu toreh dekat bongkah ni. Dah boleh tuai 10 hari je. So kita boleh tuai, kita tahu dia punya kebersihan sendiri kan. Terus masak kat rumah. Senang. So masak lemak cili padi lah. Apa lagi kan. Alang-alang nak tanya, bolehkah kita dapat ni bahan tanaman ni, cendawan ni Puan Umi, kat mana kita nak dapatkan? Adakah di Madi ataupun Puan Umi sendiri macam mana? Saya tak adalah buat bahan tanaman ni, tetapi kita memang Madi menghasilkan teknologi untuk mengeluarkan bagaimana nak tanam cendawan kukuh ni.
Untuk benih saya rasa belum lagi, tapi boleh datang untuk belajar bagaimana untuk menanam, menghasilkanlah cendawan kukur ni. Kita ada kursus kan? Ya, Tony? kita ada kursus. penanaman cendawan. Betul. Satu lagi sebelum saya sangat menarik berkenaan sayuran tuhau ni. Dia nampak macam rebung. Ya. Ke memang rebung, spesies rebung ke macam mana? Bukan, dia bukan spesies rebung. Tapi dia adalah makanan sayuran tradisional di Sabah Sarawak. Di Sabah memang banyaklah tuhau ni. Memang kita tuhau, pun sebutannya tuhau. Okay. Tuhau. Kita cuba nak highlight jugalah sayuran tradisional di sebelah Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. So tuhau ni memang mereka makan sebagai sayuran tradisional di sebelah sana lah. Sebelah sana lah. Cara masak tu kita tahulah dia buat macam mana ke? Dia masak sambal macam tu. Oh, sedap ni. Bila dengar sambal memang lah kan. So mungkin kita boleh cubalah kan. Tapi memang di pasaran kita ni di Semenanjung Malaysia, saya rasa saya pun belum jumpa lagi. Belum Tapi ada lagi lah. bila pergi di market di Sabah Sarawak, kita ada jumpa tuhau ni. Sebab memang tradisi betul, memang tak biasa tahu kan. Okey, Las, adakah sukar untuk memulakan penanaman sayuran tradisional ni Puan Umi? Susah ke nak tanam? Bila cakap sukar tu, kadang bila saya cakap mudah nanti kadang orang tanam ada pula tak hidup. Kan. Okey. Ke orang cakap ikut tangan sebenarnya. Tangan sejuk, tangan panas saya tak ada. Okey. Sebenarnya tidaklah sesukar yang disangka. Saya ambil contoh. Saya suka ayat tu, tidaklah sesukar Ya, disangka. sebenarnya dia lebih, nak kata lebih mudah lah daripada tanaman komersial sayuran premium, contoh macam tomato, kobis, cili. Saya ambil contoh macam inilah kantan ni kan, dah ada piasan kat sini kan. Kantan kita boleh tanam, kita tanam kantan, kita beri penjagaan yang sangat minimum, baja sedikit. Dalam masa selepas tanam tu 9 bulan kita dah boleh tuai, dah boleh masak laksa, asam pedas. Dia tidak memerlukan penjagaan yang sangat rumit. Tu sayuran tradisional dia macam tu. Dia macam tu. Saya rasa dari segi dia macam lasak lah ya. Ya, Puan Umi tak payah nak manja-manja sangat lah kan. Tanam-tanam ya je kan macam tu. Okey, last soalan saya, apakah harapan Puan Umi sebagai salah seorang penulis buku ini kepada mereka yang ingin memiliki buku ini ataupun kepada orang ramai yang belum memiliki ni, apa harapan Puan Umi? Okey, harapan saya agar semua orang di luar sana untuk membeli dan memiliki buku ini. Bolehlah. Berapa harganya Puan Umi? Yang itulah kan. Special. Sempena kempen Madi Membaca ni, kita ada special price. Kita bagi diskaun 30% daripada RM28 menjadi tak sampai RM20 saja. So better grab sebelum 30 April ni. Kita ada lagi 10 hari je untuk anda membuat pembelian daripada harga 28 jadi RM19.60 saja. Ya, boleh post yang jauh-jauh, yang dekat boleh datang ke kedai buku Madi. Kemudian apa tadi saya nak cakap? Boleh dapatkan di atas talian melalui betul. e-book shop Mardi. Okey, last kali kita nak bagi quiz Puan Umi. Siapa yang menang quiz dapatlah buku ni, tak payah beli dah. Buku ni sangat lengkap. Memang saya rasa setiap orang perlu ada. Apa dia soalan quiz dia Puan Umi? Okey. Bagi yang susah sikit lah. Tapi make sure like dengan share dulu like dan share sebelum saya nak bagi soalan. Dan bersedia untuk menjawab. Okey. Soalannya adalah, berapakah jenis sayuran tradisional yang terdapat dalam buku ini? Berapa kali dah sebut tadi, dah senang sangat, cepat-cepat. Berapakah jenis sayuran tradisional yang terdapat dalam buku ini? Okey, boleh jawab boleh nanti. Boleh jawab, so kita dah sebut berapa kali tadi. Cepat-cepat, siapa yang paling cepat kita akan setiakan pemenang, tapi di hujung rancangan nanti. Sebab kita ada satu lagi segmen, kita kumpulkan dulu baru kita pilih pemenangnya. Baiklah, Puan Umi, terima kasih banyak kerana bersudi kongsi mengenai buku sayuran tradisional. Terima kasih, tahniah di atas berhasilan buku ini. Terima kasih. Baiklah, kita ke segmen yang ketiga, iaitu mengenai tadi kita dua buah buku macam santai-santai sikit, tapi kita ke buku yang agak teknikal sikit, iaitu buku Kawalan Hakisan Tanah
dan kesejahteraan alam sekitar. Buku ni pun menarik kalau kita tengok muka hadapan, nampak cantik di atas gunung, ada pokok-pokok, tapi cuba lihat betul-betul terdapat hakisan tanah. Ini yang akan dikupaskan dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Ghulam Muhammad Hashim mengenai hakisan tanah dan kesejahteraan alam sekitar. Okay. Menariknya buku ini ditulis oleh pakar dalam bidang sains tanah. Dr. Ghulam merupakan bekas pegawai pendidikan Mardi. Sekarang ini telah bersara, tapi dia still lagi terlibat dalam penyelidikan dan juga talk berkenaan hakisan tanah dan juga sains tanah. Okey, bersama kita Dr. Ghulam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini untuk memperkatakan mengenai buku doktor ini, Ya. Kawalan Hakisan Tanah dan Kesejahteraan Alam Sekitar. Baiklah Doktor, first kali buku ni berkenaan apa? Mungkin doktor boleh terangkan sikit secara rumusannya. Buku Assalamualaikum semua. Buku ini ialah satu Berdasarkan pendidikan doktor. berdasarkan pendidikan dan juga pengetahuan yang saya perolehi semasa bertugas di Mardi dari rakan-rakan pendidik dan juga dari pembacaan saya semasa di Mardi. Dan tujuan saya yang sebenarnya ialah untuk meningkatkan lagi kesedaran dan pengetahuan orang ramai tentang isu alam sekitar. Dan isu ini sangat berkait dengan keperluan makanan sedunia. Sebab untuk mengeluarkan hasil makanan, kita perlukan keluas tanah yang sangat luas untuk menyediakan cukup makanan bagi seluruh dunia. Okey. Tapi Berkaitan ya doktor, hakisan tanah. ya, dengan berkaitan pendapatan, sebab utamanya bila tanah dihakis, maka kualiti tanah itu akan menurun. Dan oleh itu keupayaannya untuk mengeluarkan hasil tanaman menjadi lebih rendah. Jadi kita perlu pelihara kualiti tanah itu sebaik-baiknya dan kalau boleh tingkatkan keupayaannya. Jadi untuk memahami perkara ini kita perlu juga faham proses hakisan itu sendiri dan juga kaitannya dengan perkara-perkara lain. Dengan tanaman, dengan dengan iklim dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di seluruh dunia dan juga di Malaysia sendiri, banyak tanah yang berdekatan dengan tempat penempatan penduduk dan juga yang mudah kita hampiri telah digunakan untuk pengeluaran pertanian. Yang tinggal hanyalah di bukit-bukit yang curam dan sebagainya. Tetapi banyak hakisan telah berlaku dan juga kemerosotan tanah akibat tidak memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pengawalan hakisan. Kalau kita lihat juga dalam konteks sedunia, dunia menghadapi sekarang fenomena yang disebut-sebut selalu sebagai global warming. Jadi kita jangkakan dalam masa depan yang tak lama lagi akan berlaku peningkatan paras air. Dan bila kepanasan global ni. Kepanasan global. Akan peningkatan paras air di seluruh dunia. Dan bila paras air meningkat, tentulah kawasan-kawasan yang rendah akan tenggelam. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri,
tanah-tanah yang subur yang mengeluarkan hasil padi dan sebagainya, semuanya di kawasan yang rendah. Jadi mungkin kebanyakan daripada tanah-tanah subur seperti di kawasan Muda di Kedah dan Pulau Pinang dan Perlis, dan juga kawasan Kemumbu di Kelantan, dan juga kawasan Barat Laut Selangor yang banyak mengeluarkan hasil padi. Mungkin sebahagian daripada tanah ini akan tenggelam, dan di situ tentulah pengeluaran hasil padi akan menurun. Selain daripada itu, tanah-tanah lain pun yang mengeluarkan hasil tanaman lain, hasil tanaman makanan yang lain juga, mungkin akan memberi saingan yang hebat kepada tanaman padi. Jadi proses hakisan tanah ini ialah suatu proses yang menurunkan kualiti tanah. Dan akibat dari Dia mempengaruhi juga lah pengeluaran makanan ya. ya, tentulah sekali. Sebab apa? Hakisan ini menurunkan kesuburan tanah dan juga menghilangkan komponen-komponen tanah yang sangat penting bagi bagi kualiti tanah itu sendiri. Jadi yang saya nak terangkan di sini ialah selain daripada global warming, kepanasan global, banyak juga tanah juga diperlukan untuk memelihara hutan asli. Jadi tak semestinya bila kawasan pantai, kawasan rendah ditenggelami, kita nak potong semua hutan-hutan yang terdapat di dunia ni. Jadi dari situ kita tak boleh mengembangkan kawasan pertanian untuk menampung yang hilang daripada kenaikan paras air. Okey, baik. Kita ada soalan doktor daripada penonton kita, daripada Fatihah Fazli. Adakah serius masalah hakisan tanah di Malaysia ni? Bagaimana doktor melihat? Adakah hakisan tanah di Malaysia ni serius ataupun di paras yang masih boleh dikawal atau bagaimana? Kalau kita lihat pada keseluruhannya, masih boleh dikawal. Walaupun ada di setengah-setengah tempat, keadaannya agak serius. Kita mesti ingat bahawa di Malaysia kita mengalami hujan tropika yang sangat bertenaga untuk menyebabkan hakisan. Dan juga banyak tanah-tanah yang belum diterokai ialah tanah-tanah yang terdapat di bukit-bukit yang curam. Yang di kawasan yang mendatar ni dah tak banyak lagi tanah untuk diterokai. Selain itu juga kita juga maklum bahawa untuk melindungi tanah daripada hakisan ini perlukan juga sedikit kos. Dan itu hanya akan pengguna-pengguna tanah hanya akan berasa lebih selesa kalau tidak ada kos lah yang akan membebankan. Okey, baik doktor. Jadi tanah apakah yang berisiko tinggi untuk terhakis ni doktor? Dia ada jenis-jenis tanah je ke? Ataupun memang ada jenis tanah. Selain daripada tanah-tanah di kawasan yang bercuram, juga tanah-tanah yang strukturnya tidak begitu kuat, yang mudah dipisahkan antara butir-butir tanah itu. Okey. Alright. Okey doktor, saya melihat sekali imbas. Saya tertarik dengan satu topik di bab 7 ya doktor. Berkenaan penambahbaikan mutu tanah
dan alam sekitar melalui pertanian organik. Kita tahu sekarang doktor, pertanian organik ni memang sangat popular di satu dunia. Masing-masing kita sebagai pengguna pun mesti nak cari produk-produk organik. Jadi bagaimana pertanian organik ini membantu dalam menambah baikkan mutu tanah dan alam sekitar dan secara tak langsung mengurangkan hakisan tanah. Bagaimana doktor? Jadi dalam buku ini saya sebenarnya menumpukan perhatian kepada kesan tanaman organik ke atas kualiti tanah, peningkatan kualiti tanah dan juga peningkatan mutu alam sekitar. Jadi seperti yang kita tahu, dalam pertanian organik, bahan kimia tidak digunakan langsung dan hanya bahan organik saja digunakan. Dan bahan organik ini sebenarnya ialah sumber untuk membekalkan nutrien dan juga organic matter ataupun bahan organik bagi tanah lah. Tanah memang perlukan bahan organik untuk menguatkan strukturnya dan juga membantu dalam menyediakan nutrien bagi tanaman. Dan selain itu, bahan-bahan organik seperti kompos yang digunakan dalam pertanian organik membekalkan organic matter ini, dan di samping itu kehadiran bahan organik ini memberi menguatkan tanah dan juga menarik mikrob-mikrob yang aktif di dalam tanah. Jadi bila ada bahan organik seperti kompos, maka lebih mikrob-mikrob ini membiak dengan lebih banyaknya. Dan ini semua membantu dalam proses-proses di dalam tanah yang meningkatkan mutu tanah. Kita boleh nampak perkaitan rapat. Memang ada perkaitan rapat. Kalau kita fikir ada ke rupanya kaitan. Rupanya memang ada pada organik ini membantu meningkatkan nutrien-nutrien dalam tanah secara tak langsung menguatkan tanah itu sendiri. Okay. Ya, dalam buku ini sebenarnya saya menekankan kesan pertanian organik ke atas tanah. Sebab pertanian amalan-amalan dalam pertanian organik ini sebenarnya memberi kelebihan kepada tanah, iaitu memperbaiki tanah dengan tingginya, dan dari situ, dari peningkatan mutu tanah itu, maka tanaman akan lebih menjadi subur. Okey, baik doktor. Ada satu soalan daripada Nolina Ismail. Nak tanya, biasanya tanah liat ni sesuai untuk tanaman jenis pokok? Ini dia tanya doktor ni, nak tanya biasa tanah liat ni sesuai untuk tanaman apa agaknya ni. Soalan dia tak jelas di situ. Mungkin dia nak tanya tanah liat untuk jenis tanaman apa sebenarnya. Tapi saya cuba jawab. Sebab okay. Tanah liat ni kalau tak salah saya ialah clay lah dalam bahasa Inggeris kan. Clay, kalau clay sahaja tanpa kewujudan pasir dan kelodak tidak begitu baik, sebab dia tidak membenarkan air bergerak dengan selesa. Jadi kalau tanah liat saja, maka susah untuk air menembus ke tanah dan sebagainya. Dan begitu juga struktur yang baik tidak mudah dihasilkan. Dan dengan itu kurang ruang-ruang udara dalam tanah. Kalau hanya tanah liat ni yang wujud. Tak berapa sesuai. Jadi tak berapa sesuai lah kalau ni. Jadi selain daripada isu ini, tajuk dia juga ada sebut sini kesejahteraan alam sekitar.
Jadi tujuan saya juga untuk menghasilkan buku ini ialah untuk mempertengahkan perkaitan antara hakisan tanah dan kesejahteraan alam sekitar. Dia berhubung kait ya, doktor. Berhubung kait. Kalau memang terpelihara daripada hakisan tanah, maksudnya kesejahteraan alam sekitar tu memang terkawal. Ya, memang betul. Betul kan? Kalau habis hakisan tanah, habislah habis sekitar kita. Yalah, semua pokok bukanlah semua isu dalam alam sekitar, tapi mempengaruhi juga. terutama sekali isu pemendapan sungai dan laluan air dan juga isu pencemaran kimia dalam air. Jadi kalau hakisan dikawal dengan baik dalam sesuatu tempat, maka isu-isu pemendapan dan pencemaran air ini juga akan berkurungan dengan sendirinya. Okey, doktor, ada soalan daripada Tan Fok Min. Soalan terakhir kita ambil daripada Tan Fok Min. Setakat mana teres mampu mengatasi masalah hakisan? Apakah bentuk teres yang baik untuk atasi masalah ini, doktor? Okey, teres bangku ni memang satu amalan yang biasa dilakukan lah. Sebab tujuan utama lah saya rasa teres ni ialah untuk memperlahankan laluan air, aliran air. Jadi sebab aliran air itu, kalau aliran itu tidak dikawal, maka akan lebih mudah hakisan berlaku. Ia akan membawa sekali. Tapi teres bangku ini juga memberi banyak faedah lain. Utamanya senang untuk bergerak di dalam ladang, untuk membawa kenderaan-kenderaan ladang untuk bergerak ke sana ke sini, dan juga untuk pekerja-pekerja menghampiri, kalau misalnya tanaman pokok, getah ke kelapa sawit ke durian ke apa ke. Jadi kalau ada teres tu, kalau ada masalah pada sesuatu pokok, maka pekerja tu mudah menghampiri pokok itu untuk menjalankan tugasnya. Baik, kita ada masa lagi ke dah habis? Okey, kita dah habis masa. Sekarang kita ke soalan kuis ya, doktor. Kita ada satu soalan kuis di mana kita pemenang akan mendapatkan hadiah buku doktor ni secara percuma. Jadi soalannya, doktor, boleh bagikan kepada mereka di luar sana kuisnya. Okey. Sebab buku ni membincangkan hakisan tanah dan juga kesejahteraan alam sekitar. Maka saya bagi soalan inilah. Berikan satu contoh isu alam sekitar yang berkait rapat dengan hakisan tanah. Senang je sebenarnya. Common sense. Okay. Okey, doktor. Sebelum kita akhiri, apa harapan doktor terhadap buku ni? Dan siapakah yang doktor rasa perlu ada buku ini sebagai panduan? Okey. Jadi saya rasa bagi semua yang berkecimpung di dalam industri-industri yang menggunakan tanah, saya rasa mereka perlu mengetahuilah sedikit sebanyak. Walaupun mungkin isi dalam buku ini ada yang telah tahu, tapi mungkin ada lagi perkara-perkara yang boleh membantu untuk meningkatkan pengetahuan masing-masing. Dan juga kalau ni bagi pelajar-pelajar dalam bidang pertanian, perhutanan dan sebagainya, mungkin akan mendapat manfaat daripada buku ini. InsyaAllah. Okay. Saya nak ni balik tadi belum katakan mengenai bab. Kita ada 8 bab ya, doktor? Ya, 8. 8 bab. Ada bab kedua, sifat fizik tanah, hakisan tanah dalam ekosistem. Bab keempat, impak penyediaan kawasan ke atas hakisan tanah, dan sampailah kepada yang saya sebutkan tadi, pertanian organik membantu dalam menaikkan mutu tanah. Baiklah, doktor, terima kasih di atas kesudian doktor berkongsi mengenai buku hakisan tanah dan kesejahteraan alam sekitar. Terima kasih banyak, doktor. Okay, terima kasih kerana menjemput saya. Okey, terima kasih kembali. Baiklah, para penonton sekalian, kita telah habis ketiga-tiga segmen. Okey.
Saya ingatkan quiz tadi kita akan cari 3 orang pemenang, tapi pemenang dia belum dah ada ya. Kita tak nak umumkan lagi. Sebentar lagi kita akan umumkan. Okey, baiklah, begitulah tadi bicara bedah buku. 3 buah buku yang sangat menarik yang dapat kita kongsikan untuk maklumat anda. Diingatkan sekali lagi, siapa yang ingin memiliki buku-buku ini atau buku-buku yang telah kita bicarakan pada siri yang lepas ataupun sebarang penerbitan Mardi, bolehlah membuat belian di Mardi Ibu Pejabat Serdam, datang ke sini ataupun secara atas talian di e-bookshop Mardi. Boleh layari laman web kita lah ataupun tengok di Facebook Mardi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dan anda juga boleh mendapatkan maklumat mengenai penerbitan Mardi di Facebook Penerbit Mardi. Ada semua maklumat lanjut. Dan baiklah, jangan lupa kita nak sebutkan pemenang dulu ya. Okey, dah ada pemenang untuk segmen yang pertama mengenai buku Keladi tadi. Jawapan yang betul dan tepat telah diberi oleh Nick Daniel Zakri. Tahniah diucapkan. Kita punya admin akan menghubungi anda sebentar nanti untuk mendapatkan maklumat perhubungan. Dan segmen kedua mengenai tajuk Kompendium Sayuran Tradisional. Pemenangnya adalah Fahmi bin Yunus. Tahniah diucapkan, dapat memiliki buku ni ya, tak payah beli dah. Dan segmen ketiga, Nolina Ismail. Tahniah yang taja soalan tadi. Tahniah, anda telah memiliki buku Hakisan Tanah. Dan harap bersabar, admin akan menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat mengenai maklumat perhubungan untuk kita postkan buku-buku ini. Okey, baiklah. Nampaknya sampai setakat itu saja mengenai buku-buku pada segmen pada siri hari ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan Tech Talk by Mardi pada siri yang akan datang bersama penyampai tetapnya Saudara Jasmine Shah. Kalau biasa yang melihat memang Saudara Jasmine lah yang jadi moderator, dan dengan satu lagi topik yang menarik. Apa tu? Kita tunggu, kami akan uar-uarkan di Facebook Mardi kemudian. Untuk itu, sekian sahaja daripada saya, Fazidah Fadil. Iqra' bacalah untuk manfaat kita dunia dan akhirat. Selamat menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan ini dan jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye.